Salam sejahtera kepada Puan Maliati dan Puan Rabiatul dan ahli-ahli forum yang telah berkumpul hari ini. Nama saya Divya Barshini selaku moderator bersama rakan saya Vinoshini yang akan berbincang mengenai topik pelaksanaan inisiatif pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris PPSMI. PPSMI ialah nama rasmi bagi satu pendidikan Malaysia yang menetapkan bahasa Inggeris menggantikan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa ibunda sebagai bahasa perantaran mata pelajaran sains dan matematik. Selamat sejahtera semua, nama saya Vinosha Sega sebagai moderator untuk forum. So, kumpulan kita mempunyai 11 orang daripada kumpulan saya, Darshini dan Saha menyertai tentang latar belakang PPSMI. Muhammad Syufi Isyarat dan Hariaran akan bercakap tentang kesan PPSMI. Seterusnya Tiwia dan Liashini tentang kesan-kesan kepada pelajar dan Dinesh Kumar berserta dengan Fan Jiating menyertai tentang harapan. So seterusnya kita bermula daripada Darshini dan Sahal untuk membuat pengenalan dan latar belakang tentang PPSMI dan dipersilakan. Pelaksanaan penuh PPSMI ialah pada tahun 2007 untuk peringkat sekolah menengah sementara peringkat sekolah rendah ialah pada tahun 2008. Justru itu, peperiksaan UPSR, PMR, SPM dan STPM telah berada dalam peribahasa dari tahun 2003 hingga 2007. Akhirnya, pada tahun 2012, kerajaan telah mengambil keputusan untuk memasukkan PPSMI. Sepanjang proses pelaksanaannya, ia telah terdapat bantahan dari pelbagai pihak sehinggalah pada 8 Julai 2009, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga merupakan Menteri Pelajaran telah mengambil langkah berani dengan memasukkan dasar PPSMI. PPSMI ini bermula pada tahun 2012. Dasar ini telah termaktub sebagai Keputusan Dasar Kerajaan Malaysia asal daripada Mesyuarat Khas Jemaah Menteri pada 19 Julai 2002. Sejak pelaksanaannya lagi, PPSMI banyak menghadapi pembidasan dan tentangan berkenaan idea dan pelaksanaannya dari pelbagai pihak termasuk ahli politik, akademik, ibu bapa dan pelajar sendiri. Antara isu-isu yang diketengahkan pihak-pihak tersebut termasuklah kesukaran murid-murid mengikuti pelajaran dan guru-guru menyesuaikan diri kepada perubahan bahasa perantara serta kesannya terhadap penguasaan bahasa ibunda murid-murid terutama di peringkat sekolah rendah. Secara ringkasnya, dasar ini boleh dikatakan sebagai dasar yang menggunakan Inggeris dan bukannya bahasa Melayu untuk mendedahkan pelajar kepada subjek sains dan matematik. Perkara ini telah menimbulkan pelbagai reaksi pihak tertentu seperti Kesatuan Guru-Guru Melayu, Malaysia Barat, Dewan Bahasa dan Pustaka, GAPENA dan mereka percaya pelaksanaan PPSMI akan memberi banyak implikasi kepada negara dan agama. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Matlamat PPSMI adalah untuk mewajarkan perubahan bahasa, mengantarkan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik daripada bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris berdasarkan keperhatian Kerajaan Pembangunan Sumber Manusia mencapaikan tahap negara maju menyediakan sejak awal lagi. So, peringkat sekolah untuk berdaya sains dalam era globalisasi untuk umum mengetahui bahawa sains dan matematik merupakan bidang asas yang memainkan peranan penting dalam kemajuan dan pembangunan sesebuah negara. Pelbagai inovasi dalam penemuan baharu dalam bidang ini, pesat dan akses kepada maklumat tentang perkembangan dalam bidang ini meluaskan adalah bahasa Inggeris. Tambahan pula, bahasa Inggeris ialah bahasa perubahan antarabangsa dan penguatkuasa bahasa ini memudahkan pemeroleh ilmu dalam bidang ini. Tambahan pula, bahasa Inggeris adalah bahasa komunikasi antarabangsa dan menguasakan bahasa ini permudahkan perolehan ilmu di kawasan luar bandar ini. Okey, so macam Dr. Mahathir mencadangkan dasar ini, beliau percaya bahawa Malaysia telah ketinggalan dalam urusan globalisasi dan berharap dasar ini memberikan kelebihan daya saing kepada negara dan mencontohi kejayaan Singapura dan India kerana kebiasaan membuat kemajuan dalam
kemajuan dalam bahasa Inggeris. Ringkasannya, keputusan dasar untuk perkenalan PPSMI bertujuan ke memastikan pengetahuan sains dan matematik yang lebih baik dalam kalangan pelajar kerana kebanyakan sumber adalah dalam bahasa Inggeris. Secara tidak langsung, pelaksanaan PPSMI juga diharapkan dapat meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris belajar. Sekian, terima kasih. Baik, telah pun kita mengetahui latar belakang PPSMI ini dan bagaimana dasar ini telah diterapkan dalam pelajaran harian murid-murid di sekolah. Encik Muhammad Sufi dan Encik Hadi Haran, bagaimana pula PPSMI ini memberikan kesan kepada sistem pelajaran dan pembelajaran kita? Selamat sejahtera. PPSM telah didakwa dengan pelbagai sentimen berbeza, baik dan buruk. So, kesan PPSM ialah PPSM percaya bahawa peningkatan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan golongan muda tetapi tiada peningkatan. So, kesan yang seterusnya ialah pelajar akan semakin tertekan dan pembelajaran mereka. Hal ini adalah kerana pelajar harus berusaha lebih dalam menguasai bahasa Inggeris untuk menguasai matematik dan sains. Keadaan ini lebih buruk jika seorang pelajar itu buruk dalam bahasa Inggeris. So, sudah pastinya pelajar itu akan tercicir dalam pelajaran sains dan matematik kerana suka memahami bahasa Inggeris. Hal ini juga menyebabkan pelajar semakin bosan dan kurang minat terhadap kedua-dua subjek. Sekian, terima kasih. Apa pandangan Muhammad Sofi? Okey, pandangan salam sejahtera. Pandangan saya pula terdapat kesan positif terutamanya nasionalisme terhadap nasionalisme. Nasionalisme merujuk kepada cinta akan negara. Ramai menganggap PPSMI ini dilaksanakan bahasa Melayu akan ketinggalan dan diambil remeh. Mempelajari bahasa Inggeris ini tidak berbeza daripada menghantar penuntut kita ke luar negara dan sebagainya kerana mereka pergi belajar sebagai orang Malaysia dan akan pulang tanpa menjejaskan identiti mereka. Melalui hal ini, mereka akan lebih bersemangat untuk membantu memartabatkan negara ini supaya standing dengan negara maju yang lain. Sains dan matematik adalah satu bidang yang dinamik dan inovasi. Terdapat penemuan baru yang berlaku hampir setiap hari melalui penyelidikan dan pembangunan. Sebahagian besar maklumat terkini mengenai sains dan teknologi disampaikan dalam bahasa Inggeris. Oleh itu, pendedahan awal kepada sains dan matematik dalam bahasa Inggeris akan memberi peluang kepada pelajar untuk menguatkan asas bagi memperolehi maklumat dan ilmu terutamanya dalam sains dan matematik. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Encik Muhammad Sufi dan Encik Hadi Haran. Bagaimana pula pendapatan Puan Tivia dan Puan Lina Shni di mana PPSMI ini dikesannya dapat dilihat dari segi apa? Penggunaan bahasa Inggeris dalam subjek sains dan matematik jika dinilai dari sudut yang positif, ia akan membantu pelajar jika mereka ke luar negara dan sebaliknya. Kerana di peringkat antarabangsa sekalipun, Inggeris dijadikan sebagai bahasa pengantar untuk berkomunikasi dengan bangsa lain. Kesan ini seharusnya dilihat daripada kesan jangka masa yang panjang. Dasar ini merupakan satu platform atau peluang kepada pelajar untuk mendalami bahasa Inggeris dengan lebih mudah. Seharusnya, pihak pembangkang perlu memikirkan ke arah masa depan, iaitu semua syarikat kini tidak kira swasta atau kerajaan telah menetapkan syarikat iaitu fasih berbahasa Inggeris untuk bekerja. Jika PPSMI ini dimanuskan, maka anak-anak tidak akan berpeluang untuk mendalami bahasa Inggeris kerana dalam seminggu cuma beberapa jam saja subjek bahasa Inggeris didedahkan, sedangkan semua maklumat dalam internet dan sebagainya terlalu banyak dalam bahasa Inggeris. Jika aspek ini diabaikan, kemungkinan besar generasi seterusnya akan ketinggalan jauh dengan kemajuan dunia akan semakin dikuasai oleh bahasa Inggeris.
Bahasa Melayu tidak akan tercabar walaupun PPSMI dilaksanakan kerana ia merupakan bahasa pertuturan masyarakat seharian. Jika dilihat kepada reaksi kumpulan bertindak ibu bapa bagi pendidikan pula, mereka mahu sekolah aliran kebangsaan diberi pilihan untuk meneruskan dasar PPSMI ini. Syiar yang telah dibuat oleh PhD 7 sekolah di Selangor dan Kuala Lumpur baru-baru ini mendapati purata sebanyak 97% ibu bapa mahu sekolah anak-anak mereka diberi pengecualian daripada pemanusiaan PPSMI. Tujuan mereka bukan untuk membantah pemanusiaan PPSMI tetapi mahu sekolah diberi pilihan kerana anak mereka mendapat manfaat daripada pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Terima kasih. Seterusnya, setelah kita berbincang, sekian ini Encik Dinesh dan Fan, apakah yang boleh kita harap pada masa akan datang melalui penerapan ataupun pemansuhan PPSMI ini? Okey, selamat sejahtera. Walaupun ramai yang menaikkan PPSMI sehingga merugikan pelajar, ia tetap mempunyai kelebihan tersendiri. Kerajaan harap program ini dapat menyediakan pelajar dengan lebih baik untuk masa hadapan. Ini kerana mereka tidak berasa gementar untuk melalui pendidikan tinggi dan pekerjaan. Pengetahuan bahasa Inggeris adalah keutamaan apabila memilih pekerjaan hari ini. Selain itu, kerajaan harap program ini dapat mengajar rakyat Malaysia kepentingan bahasa Inggeris dalam era semasa. Ini akan memudahkan pemahaman dan mengelakkan salah faham dalam banyak istilah saintifik dan matematik yang digunakan untuk pembelajaran hari ini. Dengan ini, pelajar boleh mempelajari matematik, sains dan bahasa Inggeris di peringkat yang lebih tinggi. Kita juga berharap program ini akan memudahkan orang ramai menimba ilmu yang bernilai dalam sains dan matematik melalui kehadiran bahasa Inggeris. Bagi mereka yang mahir dalam bahasa Inggeris, prestasi akademik mereka dalam mata pelajaran yang diajar dalam bahasa Inggeris akan meningkat. Akhir kata, program ini juga melahirkan pekerja yang berwibawa pada masa hadapan kerana pengetahuan mereka standing dengan pekerja asing. Oleh itu, kita jangan mudah meremehkan perkara ini kerana PPSMI juga ada kelebihannya walaupun ramai yang beranggapan ianya ada keburukan. Sekian, terima kasih. Apakah pandangan Encik Jian? Terima kasih dan selamat sejahtera. Kepada harapan saya, saya akan mempromosikan ciri-ciri pendidikan demokrasi. Kepada harapan ini, sistem pengundian telah diubahkan untuk mempelajari bahasa. Sekiranya model pendidikan PPSMI masih dilaksanakan, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris adalah mata pelajaran wajib di semua sekolah tanpa mengira bahasa penghantar. Semua sekolah menggunakan sukatan pelajaran yang sama untuk mata pelajaran bukan linguistik. Di samping itu, sekolah negeri mesti menyediakan pengajaran dalam bahasa Cina atau Tamil serta bahasa ibunda jika ibu bapa sekurang-kurangnya 15 pelajar di sekolah tersebut meminta agar bahasa tersebut diajar. Sekian, terima kasih. Terima kasih ahli-ahli berkumpulan hari ini. Dari sini kita mengetahui apabila dasar PPSMI diperkenalkan, KPM tidak bermaksud untuk menidakkan kebolehan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam menguasai ilmu sains dan matematik. Malah pengguna bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar telah mewujudkan ramai saintis dan ilmuwan dan bahasa Melayu yang hebat pada masa yang sama telah berjaya menyatu padukan rakyat Malaysia yang berbilang bangsa seperti dihasratkan kerajaan. Isu meminggirkan bahasa ibunda juga tidak ada kerana penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar masih kekal dalam pengajaran. Kesemua cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaan PPSMI semanganya sudah dijangka dari awal dan betapa pentingnya langkah menambah baik diambil secara drastik. Dalam hal ini, pendidikan yang berkualiti dan kecermangan
Sistem pendidikan mesti dilihat sebagai satu proses yang berterusan dan sentiasa perlu ditambah baik. Pembentukan suatu dasar perlulah di dalam zon relevan dan situasi semasa, dan pada masa yang sama dapat menyelesaikan isu-isu terkini juga cabaran masa hadapan. Jurang dari segi akses, equality dan kualiti pula akan teruskan ditangani dengan meningkatkan kecekapan dan berkesanan pengurusan pendidikan. Terima kasih.